Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. First of all, terima kasih banyak sebab tim Haji Din lah dengan Siti dan NNM lain sebab sudi jemput saya. Saya salah tak pun. Sebenarnya nervous juga sebab kena present dekat orang lain kan. Tapi selamatlah, Siti punya tajuk ni macam senang sikit. Saya tak pasti kenapa Siti pilih saya, tapi Siti pernah tanyalah saya macam mana buat story, ada emoji gerak-gerak tu. Saya rasa sebab tu kot ni Siti pilih saya. Betul ke Siti? Sebab dia punya story sangat menarik. Lepas tu rasa banyak konten yang dia share tu. Okay, so hari ni kita cerita pasal Facebook, Instagram dengan WhatsApp story je lah. Okay, sebelum tu pada yang tak mengenali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Arina Yusof. Saya NM di bawah NCM Husna, NCO saya NCO Fazli. Dulu kita ni atuk-atuk kita sama je lah kan sebab dari One Mus kan. Lepas tu dah berpecah dah keluarga. Tapi still ada kuku, okay. So sedikit pengenalan, umur saya 36 tahun, saya duduk di Kajang, Bandar Puteri Bangi. So dekatlah jiran dengan Su, selalu je nampak BK Su tu. Dan saya electrical engineering. Achievement saya sebagai kuku taklah hebat sangat. Ada 268 orang ejen bawah saya. Saya bermula di kuku pada 18 November 2017 secara part time, okay. Dan saya telah promoted SNM pada September 2018. Masa saya promoted dan join kuku sampai jadi NM ni saya part time sahaja. Lepas Februari 2019 saya resign kerja dan fully fokus lah buat kuku ni. Dan alhamdulillah highest income 24,000 sebulan. Passive income saya selama 2 tahun lebih dekat kuku ni, alhamdulillah dah nak RM8,000 lah. Best sangat ada passive income kat kuku ni. Dan highest net sale saya 138 unit je. Saya tak terera pun. Saya tak adalah hebat pun lah. Okay. Sebab saya rasa ramai lagi yang hebat-hebat. Okay. So tu sedikit pengenalan sebagai berkenaan dengan diri saya. So objektif hari ni ialah kalau boleh nanti lepas ni semua audience kita ni dah pandai nak maksimiskan social media kita untuk promote buku dengan Wonderkin menggunakan FB story, WhatsApp story dengan IG story. Okay. So kenapa kita fokus pengguna Facebook, IG ni dah ramai kan dekat seluruh Malaysia ni. And then kenapa kita kenapa salah satu story ni yang kita jadi highlight hari ni ialah sebab tak semua orang akan tengok post tau. Dia tak semua orang akan tengok wall post, IG post, betul tak? Dan bila kita, kalau saya nampak pun orang yang tengok story ni lagi ramai. Dan bila kita post dekat wall post, kadang-kadang kita post pasal kuku tak ada orang pun nak baca, betul tak? Kita tak tahulah ada orang baca ke tidak, tapi yang penting yang like tu memang tak ada kan. Geng-geng kuku je yang duk like, betul tak? Orang-orang biasa tak ada pun nak like. Okay, so kalau story ni kita boleh nampak kan view kita siapa. So, sebenarnya ramai je kawan kita ni dalam diam tengok je story kita ni. So kita kena buat something yang atraktif untuk story kita. Saya tak story saya selalunya dekat Instagram, dekat personal account saya memang selang-selikan pasal live saya. Lepas tu saya selit-selit pasal kuku juga. So tak adalah orang tengok story saya ni asyik pasal kuku sahaja. Kan? So kita kena, sebenarnya saya selit-selitkan pasal live saya ni sebab saya nak orang bukan kuku tengok saya punya story. Contohnya saya post yang saya suka ialah saya post makanan, kucing saya ke, apa-apa yang saya beli ke, benda semua pun orang kata nak show off lah kat situ kan. So dekat situlah saya create engagement lah supaya cara soft selling. Lepas tu barulah saya selit sikit pasal poster kuku ke, tapi tak adalah banyak sangat. Dan ianya dibuat berselang-seli lah. Okay. So kalau nampak sebenarnya yang tengok story kita ni, FB story ke IG story kita ni, sebenarnya bukan je orang-orang muda tau, ada juga orang-orang tua juga. Contohnya dekat Facebook friend saya, ada makcik, ada
kawan bapak saya lah, sepupu bapak saya, macam-macam semua. Macam-macam mana pun saya add dia. Dan diorang sebenarnya tengok status saya dan ada yang tanya pasal produk-produk kuku ni. Sebab kadang-kadang kita ni ada setengah kita tak suka directly approach kan. Ataupun kita dah approach dah diorang awal-awal tapi lepas tu tak adalah kita nak follow up rapat-rapat kawan-kawan kita ni. So kita jual kita punya produk ni secara halus melalui story yang menarik. Okay. So hari social media marketing, kita ada dua social media marketing, dua kategori, iaitu yang kita perlu buat secara compulsory, iaitu kita kena buat hari-hari kena buat hari-hari without fail. Okay. Sebab benda ni ialah 24 hours medium, okay, iaitu Instagram story, Facebook story dan WhatsApp status. Okay, bila kata kita kena buat hari-hari ni, ianya bukanlah kita buat sehari je, contoh kita buat pukul 10 pagi je, lepas tu biar je sampai malam tak buat-buat dah. Dia kena buat, kalau boleh buat sama macam kita post dekat IG, post ke FB post kena selang-seli pagi, petang dengan malam. Sebab apa? Sebab kalau pagi orang tu dia dah tengok kita punya story, lepas tu kalau kita tak update petang, story kita dah ke belakang dah. So bila petang kita update, story kita akan ke depan balik. So macam asyik-asyik nampak story Arina ni. So macam tak boleh nak skip kan. So kita kena buat hari-hari dan berselang-seling, kira update lah setiap pagi, petang, malam. Okay. Dan satu lagi kategori iaitu ialah kategori yang kita kena buat berselang-seli. Okay, berselang-seli ni maksudnya benda ni contohnya Instagram, IG page, Facebook page. Kita ni Facebook post lah. Post dekat Facebook group, Telegram channel, WhatsApp blast, email blast. Dan ni kita kena buat hari-hari tapi kita schedule lah. Kadang-kadang mungkin hari ni nak buat IG page dulu dengan IG page, Facebook page dengan Facebook group. So esok buat fokus Telegram channel dengan WhatsApp blasting. And then lusa lepas tu kita buat berselang-seli lah kan. So IG page ni story ni memang kita kena buat hari-hari. Okay. So malam ni kita nak fokus 3 benda ni sahaja. So dekat sini ramai tak biasa tak guna IG story? IG story, Facebook story. Selalu gunalah. Boleh buka mic siapa yang boleh cakap, chat kat situ. Saya pun on off. Okay. Antara kalau you guys tengok story, apa yang yang menarik perhatian you all bila tengok story orang ni? Suka tengok yang catchy-catchy macam tu kan. Okay. So hari ni saya nak go through macam mana nak buat IG story dan Facebook story. Okay, first cara nak buat Instagram story dengan Facebook story ialah kena ada Instagram dan kena ada Facebook. Okay, kenapa saya buat topik hari ni yang Instagram dengan Facebook ni saya ajar bersekali? Sebab bila you guys kalau boleh ada Instagram, sebab features-features dekat Instagram punya story ni dia lagi menarik daripada Facebook. Facebook ni dia very limited dia punya feature-features dekat story tu. Dan kalau you post dekat Facebook story saja, story tu takkan pergi dekat IG. So bila kita buat dekat IG, dia boleh terus link dekat Facebook. So kita buat benda tu sekali je sebenarnya, bukannya 2 kali. Faham Clear Kita linkkan Instagram tu dengan account Facebook. So kita post dekat Instagram saja. So nanti kita akan share story to Facebook sekali. So benda tu kita buat sekali saja dan kita dah jimat masa. Okay. So make sure anda semua nanti ataupun mana yang sekarang dah ada Instagram tu linkkan dengan Facebook. Dan mana yang ada Facebook sahaja, Facebook page ke, Facebook personal ke, tak kisahlah. Kalau boleh ada Instagram juga. Okay. Sebab dekat Instagram feature dia lebih banyak compare to Facebook. Dan bila buat dekat Instagram ni kita buat sekali je terus. Okay. So kalau Instagram page link dengan Facebook page lah. Kalau Instagram personal link lah dengan Facebook personal. Okay. Okay, cara buat Instagram story ada yang so hari ni kelas kita akan ajar from basic lah kan, cara nak buat Instagram story kan. Ya.
Okay, so cara nak buat Instagram story, you guys pergi dekat IG sendiri, lepas tu tekan button home, okay. And then lepas tekan button home, ada button your story dekat sini. Kalau ada tanda tambah kat sini, maksudnya kita tak ada buat story apa-apa lagi lah. So kalau kita dah ada buat story sebelum ni, kita kena tekan lama sikit, nanti dia ada tulis dekat bawah ni, add new story. So untuk first time buat story, tekan kat sini click your story. And then kita, untuk dekat Facebook, dekat Instagram story dia ada banyak features lah. Contohnya nak tulis teks, nak tulis perkataan. And then kita ada boomerang, yang ni ialah kita nak buat macam grid gambar. Tapi ni banyak lagi apps yang menarik lah untuk grid gambar. Sebab yang dekat Instagram ni very limited. So ada banyak apps-apps lain lagi untuk grid gambar. Dan yang bawah-bawah ni saya jarang guna lah. Okay, so make sure dia dekat story ni. Story, yang ni post Instagram post. Okay, so kalau nak buat teks, klik teks ni, tanda huruf A ni. And then kita masukkanlah teks apa yang kita nak tulis. Contohnya saya bagi contoh hari ni nak buat pasal COVID. Okay, so saya dah type teks saya. And then dekat Instagram dia ada 3 features dekat sini. Satu ialah you guys boleh tukar dia punya font. Kalau dekat Facebook dia tak ada tukar font, tak silap saya. Ada satu je kan? Tak silap saya lah, satu je. So kalau dekat Instagram dia ada beberapa jenis font lah. So font dia comel-comel lah juga. Ada yang comel, kira cantik lah. Dan lepas tu you guys boleh tukar color font ni juga. Nak tukar color font tu tekan dekat button warna ni lah. And then so dekat dia ada juga button highlight. Highlight ni macam kita guna pen highlight, kita nak highlight perkataan tu. So dia boleh highlight lah. So contohnya macam tadi ni putih saja, teks saja. Kalau saya enable text highlight ni, dia akan highlight semua teks ni, okay. Dan option features lagi satu yang dia ada ialah features typing. Maksudnya perkataan yang kita appear ni macam type, dia keluar sebiji-sebiji huruf, sebiji-sebiji huruf. Ada font, dia akan keluar sebiji-sebiji perkataan. Kiranya teks kita ni akan bergerak lah, animated. Okay. Okay, lepas kita dah masukkan teks, kita klik done. Okay. And then inilah last saya pilih font ni dan saya highlight semua ni, okay. Dan dia ada juga nak pilih background color dekat sini. Dia ada beberapa color dekat belakang ni. So you guys boleh pilih lah nak warna apa untuk story korang. Dan dekat Instagram dia ada insert sticker. Insert sticker ni stiker comel yang gerak-gerak tu. Macam stiker dekat handphone kan, kita selalu bagi stiker yang gerak-gerak kan, macam itulah ada dekat Instagram. So kenapa kita insert stiker ni, dia nak bagi nampak menarik lah. Kalau kita letak teks ni je kan macam kosong je, padahal kita nak letak kita tak nak nampak story kita ni terlalu serius lah, macam tu. So kita letak gambar-gambar sikit. So insert stiker dekat gambar emoji ni, okay. Dekat stiker Instagram story ni ada banyak stiker. Antaranya ialah location. Kita boleh letak location kita dekat mana. Okay. Kenapa kena ada location ni? Sebab contohnya kita letak location restoran mamak something lah kan. So let's say lah ada orang tu tengah lepak restoran mamak, tiba-tiba dia tengok dekat location ataupun orang tu nak cari restoran mamak ke, dia tengok location tu ada story update ke, so dia boleh lah mana-mana story ataupun post yang tag dekat location tu orang lain pun boleh tengok. Macam kita tag location dekat Facebook apa semualah. And then kita boleh tag orang dan kita boleh letak hashtag. Dan yang ni ialah insert GIF sticker. GIF sticker ni stiker yang gerak-gerak lah, yang comel-comel tu. And then ni ada features music, boleh letak lagu, boleh letak jam. Dan selalunya yang saya selalu guna ialah saya selalu guna letak GIF sticker ni, saya selalu letak music. Poll ni ialah undian lah, kita nak letak undian. Contohnya orang suka contohlah yang tadi saya letak gambar saya makan sup. So korang style
makan nasi sup banjir ke, siapa geng makan nasi sup banjir. So folder saya, option lagi kedua ialah oh bukan geng saya. So kita boleh customize lah teks tu. Dia ada 2 option je lah. And then kita boleh buat question. Question ni macam questionnaire lah, tanya orang. Contoh kita nak minta pendapat ke, kita buat question, okay. Dan yang lain-lain ni saya jarang guna lah. Okay, contohlah teks tadi tu saya nak letak gift sticker. So saya tekan gift sticker ni and then dia akan keluar banyak stiker. So macam tadi post saya tadi tu berkenaan dengan disinfection kan. So saya carilah stiker berkaitan dengan disinfection. Dekat sini you guys tulis je, type je apa yang you nak cari. Contoh nak stiker WhatsApp, type je lah WhatsApp dekat sini. So nanti akan keluar banyak stiker comel-comel dekat sini. Okay. So make sure spelling ni kena English, dia tak boleh search bahasa Melayu lah. So kena type in English. Okay. Contoh saya dah search disinfection, saya pilih stiker yang ni So bila saya dah pilih stiker tu, stiker tu akan keluar lah dekat sini. Dan stiker ni korang bolehlah alih-alihkan nak pergi dekat mana. Tulisan ni pun boleh tak nak besar sangat macam tadi kan, mula-mula tulisan kita besar dekat tengah ni. So korang boleh alihkan juga dekat mana yang korang nak dan boleh justifykan dia besar sikit ke, nak tulisan dia kecil sikit ke. So kalau nak kecilkan macam zoom in zoom out dengan jari je lah. Macam kita zoom in gambar dekat handphone kan, macam tu lah. Okay. Dan bila kita nak post, so kita post tekan dekat sini. So kalau you nampak dekat sini, ada ni ialah Instagram account, yang ni ialah Facebook account. Sebab saya dah link siap-siap Instagram dengan Facebook tu. So bila saya klik post kat sini, so dekat Instagram story saya ada post yang sama, dekat Facebook story pun ada posting yang sama. So dah tak perlulah nak buat dekat Facebook, kita buat sekali je. Okay. So itu ialah untuk cara nak masukkan teks lah. Cara yang lain ialah kita nak letak gambar. Untuk letak gambar kita tekan your story tadi, lepas tu kita klik gallery kita kat sini. Okay. Bila klik gallery, kita ambil lah gallery gambar apa yang kita nak masukkan. Okay. Contohlah macam yang tadi teks tadi kita buat ni, background dia macam kosong je macam ni kan. So sekarang ni kalau tak nak background, nak letak background lain, you guys boleh Google cari wallpaper handphone wallpaper. So nanti akan banyaklah gambar wallpaper handphone untuk dijadikan template. Okay. Kalau dekat Canva pun boleh guna wallpaper handphone design sendiri. Kenapa kita design sendiri wallpaper tu? Sebab saya nampak macam ada seller-seller lain kan, macam seller yang saya nampak lah kawan saya buat Shakli kan, dia punya screen dia ni dia dah buat siap-siap dah template dia. Kira macam dia nak letak teks tu dah ada dah dia dah seragamkan dah, setiap kali story dia tu guna template yang sama. You guys pun boleh buat macam tu. Tapi kalau yang ni saya nak tunjuk contoh, saya ambil wallpaper handphone daripada dekat Google. So contohlah saya nak dia akan keluar apa-apa gambar yang ada dekat gallery handphone you guys. So kalau nak pilih banyak gambar, tekan benda ni. So tak perlulah nak buat satu-satu. Contohlah kita nak post gambar banyak kan. Hari ni ada 4 poster NM bagi. So nak letak 4 poster terus. So terus tekan multiple ni, pilih 4 gambar poster yang korang nak post tu. So benda tu tak perlulah nak buat satu-satu. So contoh saya tunjuk yang saya pilih satu gambar saja, saya pilih gambar ni untuk jadikan background. Okay. Dia bukan background sajalah, contoh poster apa-apa ke, boleh juga. So saya masukkan teks, untuk masukkan teks letak pilih insert text ni. Okay. Dan bila dah masuk, dah pilih ni, kita type teks kita and then kita boleh letak stiker. Stiker macam tadi lah. And then hands free ni ialah untuk kita conteng lah, hand drawn, conteng guna tangan. Contoh kita nak letak arrow ke, nak tulis guna handwriting sendiri ke, ni boleh guna hands free. Okay, seterusnya kita boleh, okay, ni features yang terbaru tau ada dekat Android. Sebelum ni features 2 ni ada dekat iPhone sahaja.
Iaitu dia kalau sebelum ni kita dah insert foto dah tak boleh dah nak letak gambar-gambar lain. So sekarang ni dia dah Instagram dia dah upgrade features untuk kita letak gambar. Kiranya satu post tu kita boleh letak 3 gambar banyak kali bertindih-tindih. Okay. So kita boleh letak lagi another foto, ambil yang logo ni. Contoh saya pilih poster gambar COVID tadi, poster COVID Wonder Clean. Okay. So saya dah pilih post, bila tekan ni dia akan keluar gallery lah, saya lupa nak screenshot part tu. So dia akan keluar gallery, pilihlah nak letak gambar apa. And then selain daripada tu, ni pun features yang terbaru ada dekat Instagram, iaitu letak muzik. Kenapa kita letak muzik ni? Sebab kalau kita tak letak muzik, kita punya especially kalau kita punya IG story tu ada tag sahaja, dia akan gerak sekejap sahaja dekat screen orang tau. Sebab kadang-kadang kalau orang tu tengok story, dia tak tekan pun next, dia biar je story tu. Tapi bila dia tak tekan lagu, dia sekejap lah, dalam 3-4 saat je kot. So kalau kita letak muzik ni boleh buat story kita tu static 15 saat. Kalau orang tu tak klik next. Okay. Dan bila kita letak story, bila kita letak muzik ni, orang rasa seronok nak dengar, nak tengok story kita. Especially macam dia letak lagu, lagu yang kita dah lama tak dengar ke, kan, padahal kita nak suruh orang, kita letak lagu ni nak catch attention orang baca story kita je sambil dengar lagu. Okay, so untuk insert music macam post tadi saya nak letak music. Okay, untuk music ni kalau handphone korang tak ada music ni kan, macam hari tu NE saya dia tak ada music ni. So korang try update Instagram apps. Kalau tak ada juga, lepas tu restart handphone. Lepas tu mesti ada. Okay. So contoh lagu apa nak letak, type lah apa-apa lagu ke, apa-apa nama artis ke, ataupun macam tak ada idea sangat ke, type je raya. Nanti keluarlah lagu-lagu raya, ataupun korang nak letak lagu motivation contohnya, akan ada je voice motivation lah apa semua. Okay. Contohlah saya type BTS, so dia akan keluarlah senarai lagu-lagu BTS. So korang bolehlah tekan play kat sini, nak dengar dulu sebelum masuk kan. So orang kan sekarang tengah BTS lah, Blackpink lah kan. So dekat sini dekat post tadi ni saya masukkan lagu. Okay, masukkan lagu ni boleh appear, nak masukkan lirik ke, dekat sini pilihan lah, nak letak lirik ke, nak letak just tajuk lagu sahaja ke. Kalau kita letak lirik tu, orang bolehlah sambil tengok story kita bolehlah nyanyi-nyanyi, walaupun dia tengok story kita sekadar nak nyanyi je, tapi at least lama-lama macam dia mestilah terjeling juga kan nak tengok apa benda konten kita ni, betul tak? Okay. Dan lagu ni you guys boleh drag dia punya tempoh ni, nak pergi dekat lagu yang ke depan sikit ke, kat chorus ke, ni you guys boleh main-main lah benda ni. Okay. Contohnya kalau you letak 4 gambar, lepas tu nak letak semua gambar ni lagu yang sama. So adjust lah dia punya bahagian lagu ni. Contohnya gambar yang pertama, letak lagu ni dekat bahagian depan. Untuk yang gambar kedua, tarik sikit ke belakang. So supaya you punya story tu lagu dia bersambung-sambung. Kalau tak usik benda ni, sebab ni pengalaman saya dulu lah awal-awal guna kan, saya tak usik benda ni, next story part yang sama, lagu yang sama juga. Kira macam dekat chorus macam tu. So benda ni menarik tau sebenarnya. So kita punya story tu bersambung-sambung je lagu dia. Okay. So bila dah letak lagu, saya tak ada pula letak dia punya video macam mana hasil dia, sebab dia tak boleh, untuk Instagram ni dia tak boleh. Kalau letak lagu, kita tak boleh nak save bersama lagu. Save tu without music. So saya tak boleh nak demo hasil sebenar dia macam mana. So tadi kita dah letak teks, kita dah letak gambar, kita dah letak lagu. So dah siap dah kita punya story. Okay. So terus je lah tekan send to ni, send to ataupun your story ni nanti dia terus post dekat IG dengan Facebook. Okay, kalau nampak perasan kan dekat sini tak ada logo Facebook. So maksudnya dekat sini saya tak linkkan dengan Facebook masa tu. Okay. So kalau nak link dengan Facebook, make sure tekan send to ni,
tekan send tu nanti dia ada option post sekali dekat Facebook story. Okay. Okay, contoh seterusnya ialah nak post video. Post video sama juga, klik gallery ni and then pilih video apa yang kita nak masukkan. And then contohlah kita ada banyak video, kita pilih terus yang ni supaya kita boleh post multiple video. Multiple video ke gambar ke kita boleh terus pilih dekat sini. Okay. Okay, untuk video dekat Instagram story, dia punya maksimum ialah 1 minit punya video. Satu frame ni masa dia 15 saat. So kalau you guys ada video yang macam 2 minit ke, kena potong sendirilah video tu. Trim dulu video 1 minit seterusnya tu. Okay. So kalau nak post video, make sure 1 minit. Sebab kadang-kadang video tu panjang lah, korang post yang 1 minit pertama je, dah tak tahu apa kesinambungan video yang seterusnya. Okay. So untuk video ni pun boleh masukkan teks juga, boleh masukkan stiker. So setiap frame ni korang tulislah sesuatu. Dan bila guna Instagram dengan Facebook story ni, janganlah letak poster sahaja. Mostly saya tengok yang agent saya lah kan, dulu dia letak poster je. Apa yang NM bagi, dia tepek je poster, tak ada pun nak tulis-tulis. Orang bila tengok poster ni, apa benda kau nak sampaikan sebenarnya? Kalau kita buat dekat Facebook post, kita ada caption, betul tak? So kalau dekat IG story, FB story ni, kita pun kenalah letak caption sikit. Janganlah panjang-panjang, sebab kalau panjang-panjang pun orang pun tak nak baca. So kita letak sikit-sikit je. Contohnya macam kalau story tu, Facebook post, selalunya apa yang saya tulis teks dekat Instagram story ialah teks daripada copywriting dekat copywriting juga sebenarnya. Copywriting apa yang saya post dekat FB post tu, saya gunakan dekat IG dengan FB story. Contohlah kan, ni video nak buat bubur kacang guna multi cooker. Contohlah copywriting saya nak post dekat Facebook tu ada 5 perenggan. So saya pecah-pecahkanlah, 1 perenggan saya tulis dekat frame yang pertama, perenggan kedua saya tulislah dekat frame kedua. So kita punya video ni adalah sikit tulis something, kira kita uraikan balik apa yang video ni buat ataupun apa yang gambar tu maksudkan. Contoh ada promo free disinfection. Memanglah gambar poster tu dah ada tulis disinfection, tapi korang tulislah sesuatu teks. Sebab kadang-kadang saya nampak ada ejen dia letak je poster, dia tak tulis teks apa yang ada. So bila dah post, bila dah edit semua video ni, terus je tekan share. Okay. So share ni dia akan share sekali dekat Facebook story. So nampak tak? Senang je sebenarnya nak buat IG dan Facebook story ni, sebab kita buat dari IG sahaja. Okay. Okay, kalau dekat kita buat story ni, kita punya story ni appears untuk 24 jam sahaja. So bila lepas 24 jam orang dah tak boleh tengok dah. Okay. So kalau nak bagi orang tengok semula, kita dekat Instagram dia ada features highlight. Contohlah kan, kita ada promotion terbaru. So kita nak bagi orang-orang yang tengok sebelum ni ataupun orang yang dah terlepas tengok, kita masukkan dalam highlight. Okay. Ni bonus lah kira bagi dekat you guys semua ni. Kira highlight ni kalau untuk dekat Instagram page, dia macam katalog. Kira boleh kalau you guys ada IG page, buatlah setiap highlight ni untuk setiap model. Dia macam katalog lah, macam foto album. Okay. So setiap kali korang post pasal di model ke, si model ke, story tu simpan dekat highlight. Highlight ni dia akan simpan story yang kita dah post sebelum ni. Kalau tak ada story, tak boleh buat highlight ni. Kena buat story baru boleh buat highlight ni. Okay. Contoh macam mana nak buat highlight. Contoh kalau you guys tak pernah ada apa-apa highlight, tekan je button tambah new ni. Okay. Nanti dia akan appear story-story yang kita pernah buat sebelum ni. Contohlah saya tak pernah buat highlight berkenaan multi cooker. So saya masukkan mana-mana story yang berkenaan dengan multi cooker. So saya select lah mana-mana yang berkenaan dengan multi cooker story-story saya sebelum ni. Okay, lepas tu dia akan terus ada
So semua berkenaan yang multi cooker akan ada dekat satu album lah kiranya. Tapi dekat Instagram dia panggil highlight. Okay. Dan lepas tu kita bolehlah edit cover depan ni, kita boleh masukkan highlight ni nama apa. Contoh kan yang sebelum-sebelum ni saya masukkan ikut model C+. Kalau ni saya letaklah bibit Korea contohnya. So apa-apa story saya berkenaan dengan bibit Korea, saya masukkan dekat highlight yang sama. Okay. Dan cover ni kita bolehlah tukar cover lain. Kalau tidak dia akan automatic appear story apa yang kita pilih. So cover ni kita boleh letak cover merujuk kepada model ni lah supaya nampak cantik je, seragam je kan. Okay, lepas tu terus klik done. Okay. So highlight tu nanti dia akan appear dekat depan sekali. Perasan tak ni highlight yang saya baru buat tadi. So mana-mana highlight yang paling latest kita update, dia akan appear kat depan. Highlight ni korang boleh edit dan boleh delete. Contohnya kan, dia tidaklah semestinya setiap kali post IG story kena buat highlight baru. Tak tau. Contoh kita dah ada bibit Korea dekat sini, pasal promotion, pasal Excel. So setiap kali lepas post story, kita boleh tekan story kita tu add to highlight. So kita boleh pilih highlight yang sedia ada. Highlight yang sedia ada kita dah buat. Okay. Saya lupa nak tunjuk benda tu dekat sini. Okay, kalau dekat Facebook dia tak ada highlight tapi nama dia ialah featured Facebook. Tapi benda ni ada dekat personal Facebook saja. Dia tak ada dekat Facebook page. So macam korang nak buat pasal jenis korang dekat kuku ke, bolehlah letak pasal kuku dekat satu featured Facebook ni, tekan tambah and then cara dia sama juga. Nanti dia akan bagi kita pilih lah mana story yang kita pernah post sebelum ni untuk dia simpan dekat featured ni. Okay, last kali ialah WhatsApp status. Okay. WhatsApp status ni dia punya features dia tak semenarik macam Instagram, tapi ada benda yang tak ada dekat Instagram ada dekat WhatsApp status ni. Okay, contoh pertama WhatsApp status saya nak tunjuk macam mana cara nak post video. Okay. Selalunya kadang-kadang saya post benda yang sama je. Apa yang saya post dekat Instagram tu, dia akan auto save dekat gallery tau. You guys boleh pilih setting untuk dia auto save terus dekat gallery. So bila dekat WhatsApp status ni tak perlulah nak buat from scratch. Kita post je apa yang dah kita post dekat IG tu, kita post je dekat WhatsApp status. Tapi saya nak tunjuk apa features yang ada dekat WhatsApp status yang kita boleh guna. Contoh saya macam nak guna WhatsApp status, pergi dekat status ni. Kalau dulu status dekat WhatsApp ni kita boleh tulis kita available lah, go to toilet lah apalah kan. Lepas tu sekarang ni dah menarik dah, ada story macam Facebook juga. So cara dia ialah kita boleh pilih nak pilih video ke apa. So contoh nak guna video. So kita boleh pilih video daripada gallery. Contoh, okay, untuk Instagram tadi, kita punya video ialah boleh 1 minit sahaja. Dan setiap frame tu ialah 15 saat. Kalau WhatsApp status, dia boleh 30 saat. 30 saat je dia punya duration, duration video. Okay. So kalau nampak dekat sini video saya ni 48 saat. So dia akan terus stream 30 saat yang pertama. So kalau 30 saat yang selepas 30 saat tu korang kena repeat balik post lagi. Lepas tu gerak-gerakkan ni. So macam tadi dah habis dekat ni saat ke-30. So yang ni sambunglah dekat saat ke-31. Okay. So kita punya video tu bersambungan berantai cantik je lah. Kalau video kita tu 2 minit, korang kenalah buat 4 kali. 30, 0 hingga 30, lepas tu saat 31 hingga 60, lepas tu sambung lagi. Kena gerakkan frame-frame ni. Clear saya cakap ni? Okay. And then dia boleh letak caption juga dekat video ni. Okay. So bila nak post, tekan je lah send dekat sini. So kalau nampak dekat dia ada juga button stiker dengan teks, tapi very limited lah stiker dia. Dia tak ada stiker GIF comel-comel ke, tak ada. Dan dia tak ada lagu-lagu ke apa, tak ada. Okay.
Okay, kalau nak buat WhatsApp status nak post gambar, sama je, pilih gambar apa yang kita nak post. And then, okay, kalau dekat WhatsApp status ni, kalau dia tak boleh nak kecilkan gambar kita ke, tak boleh. Dia ikut apa yang gambar kita post tu, itulah size yang dia keluar. Melainkan kita boleh cropkan dia. So kalau kita nak letak stiker ke apa, stiker kita ni tak boleh nak letak dekat bahagian hitam ni. Kita kena boleh letak stiker dekat bahagian saiz gambar yang kita ada ni je. Okay. Dan kita boleh juga letak caption. Tapi caption dia akan appear dekat bawah je lah nanti. Okay. So ini adalah stiker yang Facebook, WhatsApp ada. Tak comel kan stiker dia kan? Stiker dia tak comel bagi saya lah. Dia macam emoji biasa-biasa je. So selalunya saya jarang guna saya jarang buat dari scratch dekat WhatsApp status. So saya terus je pilih gambar yang ada yang saya dah post dekat IG story tadi. Tapi saya nak bagi tahu jugalah apa yang korang boleh buat dekat WhatsApp status ni. So boleh pilih teks, boleh conteng-conteng juga. Okay. And then boleh letak caption. Tadi kan dia boleh add caption kan. Dekat sini pun kita boleh letak teks. So kalau kat teks ni, okay, kelebihan dia dekat sini kita boleh boldkan beberapa perkataan. Macam kita selalu boldkan perkataan dekat WhatsApp, kan kita letak star kan. Kalau dekat IG story kita tak boleh nak letak bold tu dekat certain perkataan. So kalau dekat WhatsApp story ni, WhatsApp status ni boleh. Okay. So bila kita dah letak teks, kita tekan post. So dia jadi macam ni. So bila nak letak teks dekat WhatsApp status ni, boleh je you guys nak letak panjang-panjang tapi dia akan keluar 2 line je. So line yang selebihnya orang kena tekan read more. So kalau dekat WhatsApp status ni, elakkan letak, bagi saya lah, kurangkan penggunaan teks lah dekat caption ni sebab nanti kalau nak read more, kadang-kadang orang tak baca pun read more tu kan. So dia kena tekan read more, dia akan keluar perkataan tu dekat sini. So dia dah macam susah nak tengok kan. So ini ialah WhatsApp status dekat WhatsApp. Dan last sekali ialah option untuk write text dekat WhatsApp status. So cara nak buat text, kita type text dekat sini. Okay, yang ni, benda ni dia tak ada dekat IG tau. So contohnya kita nak masukkan text, okay. So kita boleh pilih background color macam biasalah, pilih font, ni very limited lah dia punya ni. Tapi kelebihan dia kita boleh boldkan perkataan ataupun kita nak italickan perkataan macam kita buat dekat WhatsApp lah. And then kita boleh letak link. Best dia dekat WhatsApp status ni, korang boleh letak link. Contoh kan, kita letaklah link e-brand store kita ke, link Facebook page kita ke. Sebab bila kita letak link ni, bila orang tekan, dia akan pergi dekat website tu. Itulah istimewa dekat WhatsApp status ni. Saya rasa dekat Facebook story pun ada, tapi dekat Instagram story yang tak ada. Okay. Contohnya saya post, kalau malu-malu nak order terus je klik dekat website saya ni. Saya pun letaklah, kita kena letaklah website link kita ni. And then dia akan appear macam ni. Bila dah post, dia akan appear macam ni. So bila orang tekan ni, dia akan pergi dekat e-brand store kita. Menarik kan? So kalau kita dah post pasal poster ke apa, kalau nak order, ada orang malu-malu je nak order, nak PM kita kan. Senyap je dia order dekat e-brand store. Kan? Mana tahu, kita letaklah macam ni. Okay, so itu sajalah perkongsian saya hari ni. Thanks Arina. Ada siapa nak tanya-tanya tak? Tadi yang Sabri tanya ni, IG story ni kat personal atau IG page, Arina dah terangkan tadi. Kan? Boleh dua-dua. Kalau nak buat dekat IG page, link dengan FB page. Kalau buat IG story dekat personal, linkkan dengan Facebook personal. So saya memang buat dua-dua. Kadang-kadang saya dah buat dekat IG story personal, so gambar yang sama juga saya gunakan dekat IG page. So dekat IG page tu saya tak adalah nak edit balik dari awal. Saya guna je gambar yang dah siap dekat IG personal tadi. Clear? Clear. Yang lain ada apa-apa nak tanya lagi tak? Waktu sesuai. Malu-malu dia orang ni. Buka je dekat.
waktu sesuai untuk post ni, saya memang dari dulu saya jadi ejen, saya tak ada waktu bila saya nak post, saya belasah je bila saya nak post. Tapi memang saya post pagi, tak ada exact time lah sebab masa kita pun masing-masing pun masa berbeza, betul tak? Anak-anak sekarang ni lockdown, semua orang work from home, masa pun beza-beza. So sebab itulah saya bagi tahu kalau nak post dalam sehari tu post 3 kali. Pagi post, lepas tu petang post lagi, malam post lagi. Dan lagi satu, janganlah post banyak sangat sampai tinggal titik-titik je kita punya story tu. Nanti orang pun macam malas nak tengok banyak sangat. So kalau boleh jangan banyak sangat lah story satu hari tu, tapi buat 3 kali. Sebab apa? Let's say lah kawan kita dah tengok dah pagi tadi kita punya story. Lepas tu bila kita dah tak ada post apa-apa, story kita akan ke belakang, esok pagi kita post baru dia ke depan. Macam tu. So tengah hari tu lunch ke, saya tunjuklah gambar saya makan apa ke, masak apa ke, saya selitkanlah pula poster kuku pula. Sama lah macam kita post dekat Facebook post ke, kan kita post 3 kali sehari kan, macam tu lah. Macam mana nak naikkan follower Instagram, saya punya Instagram follower pun tak adalah ramai sangat, tapi apa yang saya dapat share, follower Instagram ni, korang follower, pergi dekat IG artis, payah follow artis tu takkan follow korang pun. Korang follow follower dia, follow follower artis tu. Contohlah kan kita pergi IG Vivi Yusof lah contohnya. So dia kan ada follower ramai beribu-ribu. So kita tekan dia punya follower tu, kita follow ramai-ramai. So nanti dia orang akan follow kita balik lah. Benda nak naikkan follower ni memang makan masa lah. Dia memang kena buat hari-hari. Apa yang saya belajar memang diorang kata kena buat hari-hari, sehari buatlah 100, 200 naikkan follower. Tapi kita following orang, follow dulu, lepas tu baru orang tu follow kita balik. Ataupun cara lain kena bayar, macam tu lah kot. Tapi saya tak pernah guna lagi lah yang cara berbayar tu. Memang buat satu-satulah. Kita carilah tempat yang kita duduk, contohnya lah kan, kalau IG page kita Kuku Bangi, kita carilah restoran kat area Bangi ke, kita follow lah dia punya follower, follow penduduk dekat area situ, restoran area situ punya follower. Story 3 kali, story yang sama ke story lain lah, mestilah. Sehari mestilah post lain-lain kan, pasal dekat pasal kuku kan, so post lah lain-lain. Contoh pagi cerita pasal water filter, tak pun macam sekarang ni water filter tak boleh installation pun, tak payahlah post pasal water filter, post lah pasal apple fire ke, petang nanti dah siap makan, post lah. Benda ni kena selang-seli dengan lifestyle tau. Kalau korang selalu macam tunjuk ada anak, tunjuklah anak hari ni tengah PDPR, and then tunjuklah masak apa ke. Lepas tu barulah selitkan sikit post pasal matiku ke kuku. Lepas tu petang-petang tunjuklah gambar minum petang ke apa ke, and then selang-seli cerita pula pasal kita dapat AQ promo. Dia selang-seli, jangan cerita benda yang sama lah. Menjawab tak Mazhana? Ada soalan lagi? Jawab. Clear sangat. So rasa-rasa ada depan ni boleh tanya. lah. Okey, boleh. Yang tengok-tengok tu kan, dia memang rasa dia tengok semua ke, ataupun dia skip. Lepas tu maksudnya dia orang akan reply terus dekat story tu ke, kalau dia berkat ke, ataupun dia WhatsApp kemudian baru nak tengok. Ramai tak maksudnya yang dia repeat terus? Ada jugalah, macam ejen-ejen saya memang ada je yang close daripada WhatsApp status, IG story, memang ada yang close dari medium situ. Kadang-kadang dia dah approach sekali je, dah kawan dia dah lama, lepas tu tak approach. Kadang-kadang kita pun tak nak lah approach kawan-kawan selalu, nanti kan kawan pun krik-krik dengan kita kan. So orang tu lama-lama dia tengok macam nampak best pula Aina ni dok post hari-hari. So nanti satu hari tu memang akan ada orang, dia akan reply lah.
sooner or later memang dia akan reply, dia akan kata berminat ataupun kalau dia minat either close ataupun macam kita boleh follow up dia lah. Tapi memang ada orang reply. Ataupun macam korang post dekat IG ke Facebook story kan, bila dah post tu dia kan ada clear view kan, kita boleh tengok siapa. Dia boleh lah PM balik semua orang tu, berminat ke? Kalau dia tengok post kita berkenaan dengan amplifier, kita boleh lah PM balik semua dekat dia. Ni nak bagi tahu pasal amplifier. Lah tahu kan, sebenarnya kadang-kadang orang ni dia tengok je tapi dia malu nak PM kita. So dari story tu korang boleh PM diorang. Kalau kita post dekat Facebook post, IG post, dan diorang tak like, kita pun tak tahu siapa yang tengok kan. So kalau dari story ni kita boleh lah approach dia, buat tanya. Let's say lah post amplifier tu ada 3 gambar. Tiga gambar tu viewer yang sama. So kita boleh lah PM dia. Cubalah Hayati try PM dia. Yang tahu, tapi memang ada lah orang yang akan reply daripada story dengan story ataupun WhatsApp status. Oh, saya pernah PM seorang-seorang lah yang tengok story saya kan. Lepas tu dia dah tak tengok dah. Oh, ya ke? Oh. Sebab perasan lah macam dia selalu tengok sampai habis kan. Dia ni berminat ke? Kita pun perasan lah kan dalam beberapa hari. Banyak hari jugalah. Lepas tu tiba-tiba saya PM dia. Lepas tu dia dah tak tengok dah. Mungkin ni kau kena tegur santai-santai kot ke terus hard sell? Tak adalah cakap saya PM husband dia sebenarnya sebab dua-dua tu saya kenal. Dia kata tak nak ke hadiahkan kitten ni kan dekat yang wife tu sebab rasa hari-hari dia tengok story tu. Lepas tu dia tak tengok dalam mungkin laki dia dah cakap dengan wife dia kot. Lepas tu dia dah tak tengok dah. Apa je dah? Sebab yelah kita punya story ni bukan banyak orang sangat tengok kan, tapi kita perasan lah Daddy je tengok. Tu pergi PM dengan husband dia sebab husband dia pun saya kenal. Tapi dah tak tengok pula. Pleasure. Arina, thank you very much for the sharing. Nak share lah sebenarnya dalam FMCO sekarang ni customer yang close waktu FMCO ni adalah customer yang melihat view story. Customer you ke macam Yes, my customer. Betul. Lepas tu bagus sebab lah. sekarang kan orang kat rumah dia daripada buat benda lain banyak masa untuk melihat kan. So other than that kita pun sama banyak masa untuk mereply. I think pada masa yang sama kita up status, kita juga boleh merespon pada status-status diorang. So kita buat engagement. Bukan engagement pada Facebook saja, kita engage juga diorang dekat status WhatsApp ataupun Instagram ke. Rasanya itu adalah antara kita punya selling point diri kita sendiri as agent. Betul-betul. Banyak sebab berjaya close daripada IG story, Facebook story. Memang betul tahu sebab kadang-kadang orang ni dia memang jarang lah nak scroll handphone. Story ni lebih kepada macam membawang tau. Dia macam duk post benda lah, orang ni post lifestyle dia lah. Kadang kawan-kawan kita post anak dia main lah, betul tak? Lepas tu dia selang-seli lah pasal kuku. So orang yang tengok story ni dia nak skodeng kita je sebenarnya. So alang-alang di skodeng tu kita perangkap dah ada sikit dengan poster kuku macam tu, betul tak? Nahid? Betul-betul. Sebenarnya dua hala tau. Macam kalau sebelum ni kalau Arina ingat tak siapa yang nama dia NCM tu yang dah tak ada tu? Allah, tak ingat dah nama dia. Kita punya One Moose punya NM dulu, dia naik NCM and then he went off. Kalau tak ingat nama dia siapa dah. Dia yang ajar sebenarnya untuk story jangan letak lebih pada 6 stories satu masa dan kita juga kena respon pada orang lain punya story. Itu dia yang ajar. I really remember. Dia antara orang yang first mempelopori status WhatsApp lah sebenarnya. Bagus tips tu. Thank you tips tu. Tapi memang betul lah, kalau boleh jangan post banyak terus story sekali lah. Macam pagi tu less than 6, betul tak? Lepas tu buat lagi tengah hari, betul kan? Yes, betul. Itu betul.
thank you Arina, banyak belajar malam ni. Okay, thank you juga. Kita pun banyak belajar daripada awak. Okay. So, edit gambar cantik biasa pakai apa ya? Oh, saya ni memang tak reti nak edit gambar. Tapi orang, saya memang tak rajin nak edit gambar. Memang saya ni ambil gambar pun tak berapa cantik. Tapi yang orang ajar kalau nak edit gambar guna Lightroom apps. Tu boleh cari lah kot. Saya memang edit gambar ni memang saya tak reti. Okay. Kak Zu, Zubaida Alias ni Kak Zu Betul ke? Penggunaan hashtag tu penting dan boleh ke untuk story? Boleh je untuk hashtag tu tapi dia tak adalah apply lama sebab story kita kan apply 24 jam je. So dia akan tapi berguna je lah kalau kita hashtag tu, kalau orang tu tekan hashtag tu nanti dia akan pergilah dekat dekat satu page favorite apa yang hashtag berkenaan apa yang related dengan hashtag yang apa yang orang lain pernah guna dengan hashtag tu. So boleh je guna hashtag tu. Contohnya lah kalau nak guna hashtag tu, hashtag macam kuku Malaysia ke, nanti akan keluar post orang lain. So bagi saya buat hashtag tu berkenaan dengan branding you. Contohnya Contohnya ejen kuku Nahid, contohnya lah letak hashtag tu. So bila kalau you ada IG post yang ada tulis hashtag tu juga, so dia akan keluar juga post-post kita yang sama hashtag tu. Clear tak Din? Hai Kak Zu. Okay, kita dah sampai pukul 10 kan? Oh, pukul 10 dah sekejap je. Sekejap je kan? Kak Zu dah banding pakar closing. Okay, ada siapa-siapa lagi tak nak tanya soalan? Kita buka 1-2 sebelum kita closing. Ada yang PM saya, WhatsApp saya Rina, dia cakap sharing yang sangat best. Sangat membantu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Itulah Azmi masuk lambat. Arina dah bagi tahu awal tadi dia ada 298 NE star. Ya, hari ni tak ada topik ni, tak ada masuk ni cik. Nanti ke rumah saya pun slow sekarang ni. NE saya ada berapa orang dah 5 orang je macam tu, tak ramai pun. Siti boleh tangkap gambar Siti. Oh, nak ambil gambar dulu? Okey, kita ambil gambar dulu. Siapa yang nak soalan tu? Penting ni gambar. Kejap. Yang tadi tu kan dekat IG tu, macam mana dia nak terus save dekat gallery? Boleh? Apa ni? Pergi dekat Instagram. Tu siapa? Siti Nurhayati. Pergi dekat home dekat dekat kita punya Instagram yang depan sekali profile tu. And then ada 3 garis, betul tak? Ada 3 garis dekat bucu kanan. Yang ada following tu. Cuba buka Instagram awak. Hayati dengar tak? Ada tengah buka. Tak buka mic pula. Ada 3 garis tu tak? Dekat profile tu. Okey, tekan 3 garis tu, lepas tu bawah tu ada setting. Okey, tekan setting, pilih privacy. Privacy. Okey, lepas tu pergi story. Okey. Okey, lepas tu scroll bawah sikit ada save to gallery. Enable terus siap-siap. So nanti dia akan auto save dekat gallery. Kalau tak save kalau disable benda tu, korang kena save satu-satu. Boleh je nak save baik semua tapi leceh lah. Itulah, tapi banyak sikit lah. Kalau dia save gallery ni, nanti dia terus ada dekat kalau yang gerak-gerak tu ikutlah. Yang kalau contohnya kita nak post ke WhatsApp status, dia gerak-gerak tu adalah. Ada. Cuma kalau dia ask question ke apa ke, dia tak boleh lah tekan ke. Dia akan keluar macam tu je lah, static je lah. Kalau question call tu dia akan static je lah. Dan kalau music, dia tak auto save tau. So kita kena save manually. Tapi
dia tak akan keluar muzik tu. So video Faham. dia senyap je lah. Okay.